Salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk bersama sekali lagi di pagi ini, dan kita perlu menaruh keyakinan yang pertama, apa yang berlaku ya di dalam kehidupan kita ni adalah sebenarnya dalam pengetahuan dan perancangan Allah, dan juga dalam dengan keizinannya maka berlakulah setiap sesuatu tu, dan berlakunya setiap sesuatu tu adalah sebenarnya untuk kebaikan, ya, kebaikan kita hamba Allah. Cuma kita nak memikirkannya dan memahami ya, macam manakah, konteks manakah yang setiap sesuatu itu sebenarnya dalam perancangan Allah dan bertujuan untuk apa, kebaikannya, walaupun kadang-kadang apa yang berlaku itu kita lihat secara kasarnya, secara luarannya sesuatu yang tidak begitu baik, tetapi akhirnya matlamatnya adalah untuk kebaikan ya, untuk kebaikan sekiranya kita memahami dan kita mengambil pengajaran ya, mengambil pengajaran ibrah daripada apa yang berlaku ya. Begitu juga di dalam ayat-ayat Quran ya, semua ayat Quran itu adalah diturunkan oleh Allah untuk dijadikan panduan. So perlulah kita mengambil pengajaran daripada tiap-tiap ayat itu untuk juga kebaikan kita ya, kerana dia adalah panduan ya. Kalau kita tidak faham, kita maknanya kita tidak mengambilnya menjadikan panduan, maka rugilah kita ya, rugi ya. Allah dah bagi dah, kita sebenarnya tak payah cari pun ya. Ya, kalau tidak banyak dalam hal kita kena cari kan ya, kadang-kadang sampai kita kena pergi luar negara lah ya, mencari sesuatu ya. Tetapi sebenarnya untuk panduan yang sebenarnya, Allah kata inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya panduan daripada Allah itulah sebenar-benarnya panduan. Jadi sebenarnya panduan itu dah ada dengan kita kan ya, di depan mata kita pun. Cuma persoalannya kita tak dapat menjadikannya panduan kerana kita tidak memahami ya, kita tak kenal pun kalimah. Jadi macam mana kita nak menjadikan dia panduan ya? Panduan ni adalah dalam bentuk apa? Bentuk yang lebih menyeluruh, mendalam dan menyeluruh. Jadi memang kena belajar ya. Kalau tidak mendalam dan menyeluruh, dia tidak boleh lah. Dari setakat kita baca je, kita kata kita baca ya, tapi untuk jadikan panduan tu mungkin jauh sekali lah ya. So itu tujuan kita mengadakan ya, program ni, supaya kita dapat bersama-sama rakan-rakan kita mendekati Al-Quran tu dengan lebih rapat dan lebih luas dan lebih mendalam ya. InsyaAllah saya teruskan kongsikan dengan senarai kalimah-kalimah buat sambungan perbincangan kita sebelum ini, iaitu dalam dalam senarai kalimah-kalimah yang dibentukkan daripada 3 huruf akar qaf, waw, lam ya, qaf, waw, lam. Dan di sini kita dapati dalam kumpulan kata kerja saja terdapat 1620 ni kumpulan kata kerja wazan 1 ya, wazan 1. Mungkin kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan-puan tak berfamiliar dengan wazan, mungkin saya akan sebutkan sekali ya, bentuk wazan tu. Apa yang dimasukkan wazan 1 ialah wazan yang mengambil bentuk fa'ala. Itu dia acuan bagi wazan 1, iaitu fa'ala.
Mungkin setiap kali bila saya kata wazan tu saya akan sebutkan sekali ya acuan dia supaya kita familiar. So bila kita kata wazan satu, apa yang kita masukkan ialah wazan fa'ala ya. Kalau sebut wazan kedua, wazan apa? Wazan fa'ala dan seterusnya lah. Ya, so, supaya kita familiar ya. Jadi kalau tidak kita tak dapat nak kaitkan ya. Jadi ini semua ni daripada wazan satu lah fa'ala dia menjadi qala ya. Ini semua ni wazan qala lah ni ya, daripada qaf waw lam dia menjadi qala ya. Okey, so sekarang ni kita akan kongsikan tuan-tuan dan puan-puan semua kita telah tamat ya mengimbas kembali semua perkataan-perkataan daripada qaf waw lam yang mengambil bentuk kata kerja qala untuk muka surat yang pertama ya, pertama. Jadi pastikan ya apa yang kita belajar ni tuan-tuan sudah mengenali ya. Okey, tapi yang lebih kemasnya ialah kalau tuan-tuan boleh buat homework ya, masukkan masukkan seluruh kataan yang bukan semua ya, manakala qalu tu sekali je lah. Bukannya banyak kali, sekali saja ambil qalu ya, lepas tu yaqulu, faqulna dan sebagainya yang berbeza ya, jangan ulang ya, dalam masukkan dalam template ni ya. Template ni kalau tuan-tuan boleh mendapati template ni ya, bahagian mana, iaitu bahagian setiap template ni kita sediakan halayan di mana kita boleh capture ya ayat kalimah-kalimah Al-Quran tu di dalam helaian. Sini semua ada helaian mengikut alfabet alif bata ya. Alif, kalau contohnya kalau kalimah tu dibentuk daripada huruf akar bermula dengan alif, dia akan masuk dalam helaian inilah. Saya cuba saya tunjuk ni ya sebagai contoh. Ini helaian apa? Helaian yang bermula dengan huruf akar alif kha dengan zal ya. Alif kha zal membentuk kata dasar al-khazal. Semua ini kalimah-kalimah dalam Al-Quran ni yang diambil daripada Al-Quran ya. Khususnya korpus tu lah ya. Kadang-kadang kebanyakan daripada korpus tu, kadang-kadang daripada tempat lain. So kita masukkan ke dalam ni. Mana inilah kalimah-kalimah Quran yang kita sudah kenal dia. Ya. Guna Meski dalam 1960 kumpulan kata kerja ni ya. daripada huruf akar qaf waw lam. Jadi pecahan dia katakan qalu, mana pecahan ni ada semua ya dalam 1920. Jadi qalu ada berapa? Ya, semua ada. Oh, ada pecahan dia lah. Maknanya detail pecahan dia. Maksud apa, maksud Haji apa? Berapa kali je? Berapa kali? Yaqulu qila ada berapa dalam 1920. Okey ya. Okey ya. Ini korpus dia tidak memberitahu berapa kali ya. Quran ada kan? Quran bawa. Yes. Kalau nak tahu tu kita gunakan yang ini ya. Yang ni sebagai contoh, katakanlah soalan tadi qalu. So kita pergi ke Al-Baqarah. Ya, okey, ambil awalan iaitu qalu tu dalam ayat ke berapa? Ayat ke-11 ya. Ayat 11 ada qalu, so kita tekan di sini. Kemudian kita tekan dia sekali lagi ya. Tekan sekali lagi, kita nampak ke atas. Ya, ke atas tu nampak dia 332 kali. So yang ni boleh beritahu. Terdapat dalam Quran. Terdapat digunakan 332 kali digunakan di dalam Al-Quran. Sebab itu untuk mahir pembelajaran secara digital ni, kita kena mahir yang ini ya, kena guna dua-dua lah. Combination ya, kadang-kadang kita guna ini, kadang-kadang kita gunakan korpus ni. Ya, kadang-kadang kita guna pula apa yang inilah Quran.com ya, ini Quran.com dan
sebagainya, ya. Dan sebenarnya ada satu lagi mungkin saya akan introducekan kemudian, iaitu Android Quran pula, ya. Android Quran pun boleh juga kita gunakan untuk membantu. Ya. Okey. Bolehkah pelajar-pelajar local chess dapat juga Android Quran masuk dimuatkan dalam phone? Boleh bila saya dah beritahu tu, maknanya masing-masing boleh apalah, download lah. Download ya. Benda tu percuma pun, ya. Okey. Okey, so apa? Android Quran ni apa istimewa? Apa detail selain daripada yang Quran bawa ni? Ada rujukan Android Quran tu dia lebih pertamanya dari segi penulisan Rasul Osmani. Rasul Osmani kita boleh gunakan dia, ya. Sama juga dengan Quran.com ni, kita boleh gunakan dia untuk apa, ya. Tetapi dia ada feature-feature lain yang kita boleh guna pakai untuk membantu kita dalam pembelajaran tu, ya. Dia ada bookmark dia ada macam mana nak buat rujukan, semua tu pun ada feature di dalam tu lah. Okey, tadi saya memberitahu, jadi tuan-tuan boleh mula, ya, gunakan template ini. Kalau dapat template ini pun boleh, kalau buat template sendiri pun boleh, di mana akhirnya tuan-tuan boleh masukkan, kumpulkan, ya, kalimah-kalimah tadi di dalam helaian-helaian. So kalau qaf waw lam, dia bermula dengan qaf lah. Jangan masuk alif lah, ya. Dia qaf, mana qaf? Ni ada qaf. Ya. Semua kalimah yang bermula dengan qaf, so kita mulakan menggunakan template inilah. Ya, so sebagai contoh, yang ni qatala, ya. Ini bentuk kalimah yang dibentuk daripada qaf, ta dengan lam secara keseluruhan, ya. Ini dia punya acuan dia, acuan kepada qatala. Tetapi kata kalimah qatala tu kita masukkan bahagian sinilah, ya. Ini dalam kalimah Al-Quran ini yang qaf ni saya belum buat lagi, ya. Belum ada sampel lagi, ya. Nanti yang ada sampel tadilah, ya, macam alif tadi ada sampel, ba ni ada sampel dia, ada contoh-contoh, macam ni semua daripada Al-Quran lah ni. Fa ba'asu ba'asnakum ni, lepas tu jim, semua tu ada sampel. Ni semua daripada Al-Quran. Kalau kita tengok daripada komen situ, kita pun nyatakan daripada mana, ya. Macam ni 28, 7, 20 tu maknanya apa? Daripada surah 28, surah Al-Qasas, ayat ke-7, kalimah ke-20. Jadi lain kali kita nak mengenal, merefer, kita boleh tahu, ya, di mana kita ambil kalimah ni, waja'iluhu ni, ya. So bermakna kalau kita pergi ke 28, 7 dan 20, so kita akan jumpalah kalimah ni, ya. Al-Qasas ayat 7, 20 sebagai contoh. Kita pergi situ, kita pergi ke surah ke-28, ya, Al-Qasas ayat 7, 5, 6, ni ayat 7, ya. Ni dia. Inilah kalimah yang kita ambil. Bila berjadi, maknanya bila kita membaca Al-Quran, bila kita sudah mengenal kalimah tu, ya, yang ni kita hari ni kita kenal kalimah waja'iluhu, ya. So masukkan, ya, maknanya tuan-tuan dan puan-puan dah mahir dah kalimah ni, ya. So mahir, jangan biarkan dia berlalu pergi, ya. Mahir, capture dia, rekodkan dia, ya. So simpan dia. Lain kali kita ada senarai daripada satu hari ke satu hari, berapa banyak kalimah Quran yang kita dah kumpulkan, ya.
kumpulkan ya. So masukkan dia dalam mana? Dalam ini dan tengok jenis dia apa daripada acuan ya, acuan mengikut wazan ni, apakah jenis dia ya. Daripada jenis tu kita boleh memberi keterangan dia ya, keterangan kepada kalimah tu ya. Doktor, boleh tak kita linkkan yang apa tu, dia punya dalam comment cell tu kita linkkan terus dia punya ayat Al-Quran tu, kita linkkan terus dengan number dia, boleh tak? Saya belum cuba lagi, tapi sebenarnya patut boleh. Okay. Patut boleh ya. Bermakna dalam komputer kita ni apa-apa saja ya kita boleh linkkan dia. Kita pakai apa? Pakai hyperlink ya. Kalau ada sini macam ni, mana hyperlink dia? Link yang ni ya, yang bawah ni. So kalau kita link tu adalah ya cara-cara dia tu untuk kita linkkan dia ya. Okey, mungkin satu hari nanti kita buat projek yang tu ya. Daripada rakan-rakan kelas ni kita buat projek ya. Daripada situ kita boleh linkkan terus ya ke sini pun boleh juga. Okey. Ini sebagai apa? Sebagai cadangan ya untuk tuan-tuan dah belajar ni rekodkan ya, rekodkan apa yang dah belajar tu supaya ada bukti yang progres kita ya, pembelajaran kita tu sistematik ya. So lain kali kita berapa banyak saya dah belajar ya, kalau dah 3 tahun besok ya, kalau tak capture macam ni nanti kita pun tak tahu berapa banyak dah belajar kan. Tuan, Muskil, kalau kita dalam bacaan wajah ilu dia mak dia sukun hujung, maknanya pada mak dia sukun atau mak lin. Jadi bila kita tuan baca tadi wajah iluhu dalam huraikan kalimah ni dia baca hu juga ada makna tak? Wajah ilu. Memang ada makna, dia makna tidak hilang sebab hu tu ialah isim apa dhamir muzakkar mufradah dia kan. Jadi dalam bacaan kita baca ilu dia sama hujung sampai mak sukun ataupun maklin kan. Ya, dalam bacaan kita sukunkan tapi dalam tulisan jangan sukun ya. Oh, mana dalam belajar kalimah ni dia bila kita baca wajah iluhu dah. Ya, kalau kita nak menyebut kalimah sahaja untuk pembelajaran kalimah kita akan baca sebut dia waja'iluhu. Ya, tetapi dalam ayat bergantunglah. Kalau kita waqaf di situ ya, kalau kita tak waqaf kita tetap membaca waja'iluhu ya, macam ni ayat ni kemungkinan besar kita tak waqafkan dia di sini. Kan? Ya, kita inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, terus ya. Kalau wasal lah. Kalau wasal. Dia memang wasal lah di sini ya, kita tak berhenti di sinilah. Ataupun kita boleh wakaf dia jugalah kan. Mana dalam tapi apa tujuan waqaf di sini? Tak ada tujuan ya. tak ada tujuan ya. Tak ada tujuan. Dia pun dah hampir ke hujung ayat dia dan kita pun bermula daripada inna ni. Jadi nafas kita pun sebenarnya cukup ya. So tak ada sebab kita waqaf kat sini pun. Ya. So kalau dia waqaf di ni melainkan terpaksa boleh ya. Kalau kita sengaja nak waqaf situ tak boleh lah. Makna tu tergantung ya. Okey. Itu cuma nak mencadangkan kepada ya tuan-tuan dan puan-puan mula ya buat senarai, rekod senarai kalimah-kalimah yang tuan telah dah pelajari ya, supaya jangan lupa ya atau jangan hilang. Tapi sebenarnya kalau kita faham ya, sebenarnya kita tak lupa. Faham, kita amalkan, dia tak lupa. Okey, saya teruskan dengan perkongsian di muka surat kedua ya. Muka surat pertama dah habis, so kita masuk muka surat kedua.
Dan muka surat kedua, semua ni kita dah kenal ya, so saya tak akan ulang lagi lah. Yang kita dah jumpa saya tak ulang. Ya, waqulu, patutnya tuan-tuan dah kenal ya. Semalam pun kita dah menerangkan apa dia. Waqulu adalah waw ni waw sama ada waw istinafiah ataupun kita boleh panggil, kalau kita tak sure sama ada istinafiah ataupun altifah, kita sebut waw altaf pun tak apa ya. So waw altaf tu maknanya dia boleh jadi istinafiah ataupun altifah. Sama ada istinafiah altifah tu kita boleh lihat dekat boleh check dia lah ya, dekat korpus ni ada ya. Ataupun kita lihat ayat sebelum tu ya. Okey, so dia adalah waw ni waw ataf dengan qulu, kita pun sudah belajar, iaitu adalah fi'il amar yang jamak dan majzum ya. Fi'il amar jamak dan majzum. Kalau kita nak tambah jantina, dia ialah muzakkar ya. Jadi dia adalah fi'il jamak muzakkar majzum ya. So patut kita kenal bila majzum bermakna amar, makna apa? Mitilah makna dia dalam bentuk amar lah ya, iaitu dan katakanlah kamu semua ya. Dan katakanlah kamu semua ya. Iaitu sini apa? Dan katakanlah kamu semua linnasi, kepada manusia, husnan ya, maknanya perkataan-perkataan yang baik ataupun dengan cara yang baik ya. Waqimus solah, apa yang nak dikatakan tu ialah waqimus solah. Ini pun fi'il amar ya, dalam wazan yang keempat ya. Wazan yang keempat, dan dirikanlah sembahyang, wa atu zakat, sekali lagi nasihat ataupun arahan untuk ya menunaikan ataupun mengeluarkan zakat ya. Itu ya apa. So dia mesti betul dalam konteks dia ya. Jadi bila kita kenal kalimah tu, bila kita menterjemahkan, dia mesti betul dalam konteks ayat tu ya. Katakanlah kita tersilap, apa jadi? Kita ingatkan ini fi'il madhi, jadi makna dia akan larilah. Ya, maknanya kalau kita ingat ini, dan mereka telah berkata ya linnasi ya, walaupun dari susunan makna dia tidak salah, tapi dari konteksnya adalah apa? Bersalahan lah ya, sebab mana ayat ni adalah amar ya. Sini amar, yang ni amar, ini pun amar ya. So bila sini amar, sini waw ni jadi waw atifah, dan ni pun waw atifah juga ya. Okey. Okey, so itu semua kita dah kenal ya. So saya tak akan ulang yang kita dah, cuma saya nak memperkenalkan yang ni saja, sebab sebelum ni muka surat 1 kita tidak jumpa lagi ya. Ya. So di manakah datanya yaqula ni adalah terbitan dalam bentuk musanna ya, kepada fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' dia mula-mula fi'il mudhari' mestilah dalam bentuk singular, iaitu mufrad, iaitu seorang yang berkata tu adalah seorang ya. Dan kita jumpa juga dalam fi'il mudhari' dalam bentuk jamak ya. Ada tak jamak di sini? Okey, yang bermula dengan ya. Kalau tidak, kita boleh gunakan ni pun ya. Cuma sekarang ni dia ta saja ya. Sebab kalau ya dia jadi yaquluna, itu jamak dia. Dan mufrad dia di sini tadi kita nampak mana mufrad tadi? Ni dia mufrad dia ya. Mungkin saya copy kalau supaya tuan-tuan nampak apa faham apa yang kita bincangkan sekarang. Saya copy kat sini, bawa ke leksi logos ni. Ya. Ini dia bermula ya. Fi'il mudhari' ini yang mufrad. Mim, fa, ra, dal, mufrad. Ya, lepas tu yang keduanya ialah
musanna, ya. Musanna untuk 2 orang. So musanna yang tadi yang ni musanna lah ni. Okey, ambil sini, kopi sini. Okey, yang ni adalah kita panggilkan musanna mim sa nun tasydid dengan alif ya maqsurah. Itu dia musanna. Dan akhir sekali dalam Arab bilangan ada yang ketiga iaitu jamak, ya. So jamak kita ambil yaquluna, ya. Yaquluna sebenarnya ada dalam muka surat yang pertama tu, hampir ke hujung tu kita ada nampak semalam yaquluna, yang ni lah. Ni dia. Yaquluna. So ini default, ya. Default dia bermula dengan ya, ya. Okey. Tu dia. So ini adalah untuk ramai, ya. Kita panggil dia jamak. Jam'un. Jamak tu daripada kalimah apa? Jam'un. Muskil kan. Ada yang bagi jamak ada tambahan jamak taksir. Jamak Apa dia? jamak taksir. Itu untuk isim, ya. Sekarang ni kita bukan isim, ni kata kerja. Oh, terkerja. Ada ke taksir? Jamak salim, jamak taksir tu untuk kata nama, ya. Oh, kata nama. Untuk kata nama, ya. Sekarang ni kita bukan kata nama, ya. Kita kata kerja. Semua ni fi'il mudhari'. Jamak sajalah. Ya. So ni fi'il mudhari' yang mufrad, fi'il mudhari' yang musanna 2 orang, dan fi'il mudhari' yang jamak, ya. So semua ni masih lagi dalam bentuk apa? Marfu', ya. Default dia, ya. Default dia ialah marfu', ya. So kalau dia mengambil bentuk mansub dan bentuk majzum, dia akan bertukar sikit lah, ya. Penulisan dia tu. Itu yang dimasukkan dalam ayat tu ialah yaqula, besar sikit tuan-tuan boleh lihat. Ya. Yaqula. Okey, yaqulu untuk seorang iaitu dia berkata. Okey. Yaqula ialah mereka berdua berkata. Ya. Yaquluna mereka ramai, ya, yang berkata. Okay, tak susah, ya. So macam mana cara nak mengenalnya? Senang saja pattern dia, ya. Sini lam baris depan, bila mufrad tidak ada tambahan apa-apa, ya. Untuk memusannakan dia, tambah alif di hujung dia, ya. So tambahkan alif. Alif ni ialah alif mad, ya. Alif mad dibaca sepanjang 2 harakat, ya. Jadi apabila menambah alif mad, apa berlaku? Lam tidak boleh mengambil baris hadapan lagi, ya. Walaupun asal dia baris dhammah, so lam ni kena ditukarkan kepada baris fathah. Jadilah yaqula, ya. So bermakna jangan pergi tambah alif saja, dhammah tu tak ditukarkan, tak jadi, ya. Sebab tu sharaf dengan dengan tajwid kena belajar sekali, ya. Kena bawa sekali dalam perbincangan kita mengenai kalimah-kalimah Al-Quran, ya. So nahu saya selalu ulang. Nahu, sharaf dengan tajwid mesti kita bawa dia sekali, ya. Jangan asing-asingkan, jangan tinggalkan. Dia takkan penuh, ya, pengenalan kita tu. Jadi itu, ya. Sini tidak ada apa-apa penambahan, tapi baris hujung lam adalah default dia mesti baris hadapan kerana dia marfu'. Sini ditukarkan lam kepada baris atas dengan sebab apa? Sebab ada tambahan alif mad, ya. Dengan lam baris atas bukan bermakna dia mansub. Jangan silap pula, ya. Tidak, dia masih lagi marfu'. Dia masih lagi marfu', ya. Jadi baris fathah ni bukannya baris dia sebenarnya, ya.
baris dia adalah baris hadapan, tapi dia dipaksa, ya, dia panggil dipaksa tukar sebab bila bertemu dengan alif mad, ya. Okey. Untuk jamak senang saja, ya. Di sini tambah alif, di sini tambah waw dengan nun baris atas. Ya, jadi yaqulu, ya, tambah waw nun jadilah yaquluna, ya. Tengok bila dia bertemu dengan waw, dia tidak perlu tukar sebab baris dia memang baris dhammah. Lam ni, ya. Lam tetap baris dhammah. Bila bertemu dengan tambahan waw nun, dia tak perlu bertukar. Jadilah yaquluna. Kalau kita tukar ni salahlah, ya. Sebab waw huruf sebelumnya mesti mengambil dhammah. Ya. So di sini kenapa kena tukar? Sebab dia bertemu dengan alif. So memang kena tukar. Jadilah dia la baris atas diikuti dengan alif. Nah, itulah dia yang dimaksudkan dalam kalimah ni tadi, ya, iaitu yaqula, ya, dia muka surat kedua. Ni dia, yaqula. Bermakna kalau kita nak terjemahkan, mereka berdua berkata, ya, mereka berdua berkata. So dia mesti sesuai dalam penggunaan ayat ini, ya. So mana yang berkata di dalam ayat tu mesti dua orang, bukannya satu dan bukannya ramai, ya. Kalau kita nak tengok, kita boleh tengok detail dia dalam ayat tu, tapi sebenarnya di dalam ayat ni pun kita sudah mengetahui, ya, kita sudah mengetahui yang berkata tu dua orang. Apakah clue dia? Clue dia ialah di dalam ni lah. Nah, ni nampak ni, ya. Wama yu'allimani, wama yu'allimani. Ini untuk, ya, menunjukkan yang berkata tu adalah dua orang, ya. So ini kita akan sambung besok, kita bahaskan dan kita akan tengok di dalam ayat. Di sini pun dia ada beri clue ni lah, ya. They both, maknanya dua orang tu lah. So ayat ni sebenarnya adalah daripada, ya, daripada ayat yang panjang, ya, 102 surah Al-Baqarah tu, yang menunjukkan, ya, tentang mereka-mereka yang menyalahgunakan perkataan daripada dua malaikat yang turun di Baghdad tu, yang dinamakan apa? Di sini ada apa, ya, iaitu mana wa yata'alamu, dia bagikan nama dia ni dia Harut wa Marut. Inilah dua malaikat yang turun untuk mengajar Nabi Sulaiman, ya. Jadi sebenarnya dua inilah yang berkata tu, sebablah dia menggunakan kalimah tadi, iaitu yaqula, ya, untuk menunjukkan dua orang ni yang berkata itu, ya, insya-Allah. So insya-Allah kita untuk hari kita berhenti di sini dulu, ya, dan kita akan sambung lagi besok, ya, sebelum kita melihat pada kalimah-kalimah lain yang kita belum imbaskan, ya, sebelum ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.